Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat jumpa lagi. Semalam Padri telah kongsi dengan kamu dari Matius 5 ayat 11 dan 12, di mana Yesus telah mengajar dan telah memberitahu kepada kita kita boleh dianiaya dan kita juga boleh dihina sebab kepercayaan kita dalam nama Yesus. Dan hari ini kita akan lihat dari ayat 14 hingga 16. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Pari akan baca, tolong buka Alkitab kamu. Kamu ialah cahaya dunia ini. Ini Yesus kata kepada murid-murid, kamulah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16, biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang di syurga. Yang pertama dia kata, kamu ialah cahaya dunia ini. Di Yohanes 5. Tolong buka ke Yohanes 5 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Pada akan baca. Selama aku di dunia, akulah cahaya dunia. Di sini di Yohanes 9 ayat 5, Yesus berkata, dialah cahaya. Dia kata selama dia telah ada di dunia, dialah cahaya. Dan kita semua tahu Yesus lepas Yesus telah mati dan bangkit, Yesus telah naik ke syurga. Dan kita juga percaya Yesus akan datang kali yang kedua untuk menghakimi dunia ini. Dan sekarang Yesus telah memilih kita sebagai pengikut-pengikut dia untuk menjadi cahaya dalam dunia ini. Ini dia kata ni ayat 14 Matius 5. Kamu ialah cahaya dunia ini. Oleh itu kalau kita nak bersinar, kalau kita nak bercahaya dalam dunia ini, kita mesti bergantung kepada Yesus Kristus. Sebab dialah cahaya. Kita hanya mencerminkan cahaya Yesus melalui kehidupan kita. Dan itu kalau kita nak bercahaya, bersinar untuk Yesus, kita mesti ambil masa, kita mesti belanja masa, kita mesti duduk di kaki Yesus, kita mesti baca firman Tuhan, kita mesti buat renungan, kita mesti berdoa. Kalau kita tak belanja masa dengan Yesus Kristus, kalau kita tak baca firman Tuhan, kalau kita tak tahu apakah kehendak Yesus Kristus, apakah ajaran dia untuk kehidupan kita, susah nak bercahaya, susah nak bersinar untuk Yesus. Sebab dalam dunia ini kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi banyak cabaran. Seperti yang Pari telah kongsi semalam dari Matius 5, 11 dan 12. Bila kita nak hidup untuk Yesus Kristus, roh jahat akan membawa banyak cabaran
kepada kita. Oleh itu, kalau kita nak bersinar, kita tak boleh bersinar, kita tak boleh bercahaya untuk Yesus Kristus tanpa kuasa Roh Kudus. Kita mesti bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Yang itulah Paulus selalu kata, kita mesti ambil masa untuk baca firman Tuhan. Saya pernah melawat satu keluarga. Dan Paulus selalu bawa Bible dalam bahasa English. Dan sebab keluarga yang saya telah melawat itu, mereka memang bahasa Tamil lah. Tak pandai dalam bahasa English. Oleh itu Paulus tanya, adakah Bible saya akan baca dari Bible dan kita boleh berdoa. Dan ibu keluarga itu pun dia terus masuk ke dalam bilik dan selepas beberapa minit baru dia bawa Bible Tamil. Dan bila Padri buka Bible untuk membaca, ada sesuatu yang jatuh, satu surat yang jatuh dari Alkitab. Itu Bible Tamil. Wah, ibu pun cepat-cepat datang dan ambil tu surat. Dan selepas Padri dah berdoa, dia kata, syukur Allah Yesus yang telah menghantar kamu Padri ke rumah saya. Saya tanya, mengapa? Padri, saya tahu berapa minggu saya dah cari surat ini. Ini adalah surat kedai pajak. Dah saya pun cari, suami pun marah saya. Wah, tiba-tiba kamu datang, saya dah dapat dah surat. Maksudnya, datang berapa minggu mereka tak baca firman Tuhan. Dan satu hari bila saya melawat satu keluarga yang lain, saya tanya, ada Alkitab kah? Dan mereka bahasa Malaysia lah. Mereka kata, ada. Saya tanya, tolong pinjam nanti mari kita baca dan berdoa. Dia terus kata, minta maaf lah Father, Alkitab kami di Sarawak. Mereka di Johor Bahru, tapi Alkitab di Sarawak. Maksudnya mereka langsung tak baca lah firman Tuhan. Kalau kita tak baca firman Tuhan, kalau kita tak tahu apakah kehendak Tuhan untuk kehidupan kita, macam mana kita harus hidup dalam dunia ini, macam mana kita boleh mengatasi cabaran-cabaran yang kita akan menghadapi, macam mana kita boleh bersinar untuk Yesus Kristus. Macam mana kita boleh bercahaya dalam kita kata dunia yang gelap ini. Kita kata dunia ini penuh dengan dosa. Oleh itu, kalau kita nak bercahaya untuk Yesus Kristus, kita mesti baca firman Tuhan, kita ambil masa dah. Setiap hari, bukan saja hari Ahad, kita mesti ambil masa untuk baca firman Tuhan. Setengah jam dengan keluarga, kita boleh baca firman Tuhan dan berdoa bersama. Di sini kita baca dalam Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Dia kata ni, firman Tuhan. Sebelum saya boleh bersinar, bercahaya, saya mesti tahu kehidupan saya. Adakah kehidupan saya dalam gelap atau cahaya? Saya mesti tahu jalan yang saya ambil. Adakah itu mengikut ajaran Yesus Kristus? Adakah saya jalan dalam cahaya atau adakah saya jalan dalam gelap? Kalau kita nak jalan dalam cahaya, kita firman Tuhan dah. Itu yang Daud kata, firman-Mu lampu bagi kakiku. Kita mesti baca firman Tuhan. Ini kita tak boleh bagi alasan dah. Tak ada optional. Kalau ada masa, saya boleh baca, bukan. Ini tak ada optional lah. Kita mesti baca. Kalau kita nak jadi lebih rapat dengan Yesus, kalau kita nak bercahaya untuk Yesus Kristus. Dan kita juga lihat, kita mesti bercahaya. Yang paling kata, bukan?
Yang pertama, kita mesti bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita mesti bercahaya. Kita tak boleh kata, saya Kristian, tapi saya susahlah padri ya. Semua orang yang duduk di kampung saya bukan Kristian. Semua orang yang kerja bersama saya bukan Kristian. Semua murid-murid yang lain bukan Kristian. Oleh itu saya mesti sembunyikan iman saya, kepercayaan saya. Secret disciple, tak boleh lah. Ada di beberapa negara pengikut-pengikut Yesus dianiaya. Mungkin di tempat itu mereka terpaksa sembunyikan kepercayaan mereka, dan mereka berkumpul pun di tempat di mana pihak kuasa tak tahu. Tapi di negara kita kita tak payah sembunyikan iman kita. Kita tak payah takutlah. Kita boleh bagi tahu, saya seorang Kristian. Bila kita dipaksa membuat sesuatu, kita terus cakaplah, saya tak boleh buat sebab saya Kristian. Saya pernah bawa beberapa murid dari gereja untuk satu majlis perkahwinan di Sabah. Dan bila saya sampai, ada seorang ibu, dia datang, dia jumpa saya, dia kata, dia macam ni, saya belum tahu apa dia cakap. Lepas tu saya tanya, saya ingat dia tanya kalau saya boleh cakap bahasa mereka. Saya kata, saya tak tahu cakap bahasa di Sabah. Dia kata, bukan. Ada minum kah? Ada minum. Saya cakap, saya tak minum. Boleh. Saya cakap tak pernah minum. Dia kata, kami boleh ajar kamu. Saya kata, tak boleh. Kamu tak boleh ajar saya memang saya tak minum arak. Saya tak minum tuak. Saya puji Tuhan. Sebab murid-murid mereka semua pun dari Sabah dan Sarawak yang ikut saya untuk majlis perkahwinan itu. Mereka pun ikut. Dia berkata, kami tak boleh minum, saya tanggung takkan. Mereka tak sentuh pun. Wah, puji Tuhan. Saya memang sampai hari ini saya puji Tuhan tau. Walaupun mereka semua pun muda dari Sabah Sarawak, walaupun mereka bagi minuman, percuma minum. Tapi mereka kata, kami tak boleh minum. Kami tak mau minum. Sebab kita Kristian. Tak payah kita ikut dah. Kita tak payah ikut. Bila orang buat, saya seorang Kristian. Kita mesti belajar untuk bersinar, bercahaya. Jangan kata semua orang pun buat, semua orang pun berdosa. Macam mana? Bukan. Mungkin kalau kamu boleh berdiri. Hari itu sebab padi kata saya tak boleh minta, saya tak mau minum. Murid-murid yang ikut padi pun kata mereka tak minum. Kalau padri minum, mereka pun, mereka pun minum lah, tak tahu lah. Kita tahu lah. Tapi mereka pun, ini kita mesti jadi cahaya lah. Dalam dunia yang kita kata gelap kan, penuh dengan dosa. Kami mesti jadi contoh. Ini itu adalah tanggungjawab. Itulah Yesus kata ni ya. Kita tak boleh kata, saya Kristian, saya takut. Semua orang pun buat, saya pun mesti buat. Semua orang pun ikut adat istiadat lama, saya pun mesti ikut. Janganlah. Kita mesti berdiri untuk Yesus dan bersinar. Kita bagi tahu, saya seorang Kristian, saya tak boleh buat. Dulu memang saya buat. Saya dulu memang saya ikut. Tapi sekarang saya Kristian. Bila kamu berdiri, bersinar, mungkin ada yang lain akan kata, kami pun tak pernah buat. Memang mereka takut. Mereka takut. Tapi bila mereka nampak seseorang, mereka pun kata, kami pun tak boleh buat. Ini yang kita belajar lah. Saya pernah buat satu pengkebumian. Selepas upacara pengkebumian, ada seorang tanya, manuk. Saya tanya, mengapa mereka cari ayam di kubur? Dia kata, mereka nak potong. Saya kata, kita ni Kristian.
Kalau kita pergi ke syurga melalui darah Yesus, bukan melalui darah manuk. Tiba-tiba ada beberapa orang, mereka dari belakang mereka tunjuk macam ni. Mereka pun saya setuju. Nak potong manuk. Tapi mereka takut dan cakap. Bila pari cakap tak boleh, mereka pun sangat gembira. Inilah, kita mesti bercahaya untuk Yesus. Jangan takut. Jangan takut untuk situasi. Kita mesti hidup di atas apa yang sedang berlaku. Dan kita juga baca ni, kita mesti bercahaya bukan saja dalam gereja. Bukan saja dalam gereja. Kalau kita hanya bersinar dalam gereja, tak gunalah. Bercahaya dalam gereja tak gunalah, betul. Kita mesti keluar. Kita datang ke gereja untuk menggalakkan satu sama lain. Kita berdoa, memuji Tuhan. Selepas itu kita keluar dan kita mesti bersinar di tempat yang kita tinggal. Tempat gereja, di sekolah, di universiti. Tak kisahlah berapa orang. Tapi kamu dipilih oleh Yesus. Keluarga kamu telah dipilih oleh Yesus. Kamu sedang tinggal di sesuatu tempat sebab Tuhan Yesus yang telah membawa kamu ke tempat itu. Kalau kamu sedang kerja di satu kilang, Tuhan Yesus yang membawa kamu kerja di kilang itu atau satu company atau jabatan. Kalau kamu belajar di universiti, Tuhan Yesus yang telah membawa supaya kamu boleh jadi cahaya di tempat itu. Yang paling kata, jangan sembunyikan kepercayaan kamu. Bawa cahaya Yesus ke kilang. Bawa cahaya Yesus ke tempat kamu tinggal. Bawa cahaya Yesus ke universiti, ke college. Biar orang tengok melalui cara kita hidup. Ini yang bila kita cakap cahaya, ini mereka mesti bertunjuk. Kita mesti tunjuk kepada mereka melalui cara kita hidup. Cara kita cakap. Semalam Pari kata orang akan memfitnah kita, orang akan menghina kita sebab kepercayaan kita. Tapi kita sebagai Kristian, jangan menghina orang lain, jangan memfitnahkan orang lain. Kita selalu menggalakkan orang lain. Itu orang kata, ini uncle ini auntie memang baik ini kawan selalu menggalakkan saya. Walaupun saya cakap satu pun dia menggalakkan saya. Dia tak marah saya. Itu dah orang mesti bertengok. Mereka tengok perkataan-perkataan yang kita gunakan di tempat gereja, di tempat tinggal. Kalau kita gunakan perkataan-perkataan kasar, macam mana kita boleh bersinar untuk Yesus Kristus? Selalu naik marah, macam mana nak bersinar untuk Yesus Kristus? Selalu cari pasal dengan orang lain, macam mana nak bersinar untuk Yesus Kristus? Di gereja kita jadi suci, macam malaikat. Kadang-kadang di gereja kita pun boleh jadi pemimpin. Tapi di tempat tinggal, tak tahu apa jadi ini kita mesti menjaga ni apa yang kita cakap, cara kita cakap, adakah itu lembut, adakah apa yang kita cakap menggalakkan orang lain atau mensusahkan orang lain. Dan juga kita mesti tunjuk bercahaya untuk Yesus melalui perbuatan. Itu yang kita baca dalam Yakobus. Padi akan baca untuk kamu dari Yakobus. Padi baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Dia kata ni demikian juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Oleh itu kita mesti tunjuk iman kita melalui perbuatan. Bukan saja perkataan, kita mesti tunjuk kepada orang lain melalui perbuatan kita. Dan dia juga
kita juga baca ayat 26. Tubuh tanpa roh, tubuh yang mati. Begitu jugalah iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Oleh itu kita mesti belajar. Kita kata saya seorang Kristian, tapi cara kita hidup jauh berbeza dengan orang yang belum kenal Yesus, yang belum menerima Yesus. Tapi kita sebagai Kristian, kehidupan kita mesti berbeza dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita mesti bercahaya, bersinar untuk bersinar dalam dunia ini. Ini melalui perkataan, melalui perbuatan. Dan Yesus juga kata di sini, ya, kita baca dalam Matius 5. Mengapa kita nak bercahaya, bersinar? Yesus jawapan di sini, ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Bila perbuatan kita baik, bila kita membawa buah Roh Kudus yang kita baca dalam Galatia. Bila orang nampak tu buah Roh Kudus dalam kehidupan kita, melalui perkataan, melalui perbuatan, dalam sikap kita, nama Yesus akan dimuliakan. Kita buat baik bukan sebab kita nak pergi ke syurga. Kita buat baik sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebab kita sudah diselamatkan, oleh itu kita nak tunjuk kepada orang lain siapa yang kita percaya. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang sangat mengasihi dunia ini. Yesus yang kita percaya, dia sangat mengambil berat tentang kebaikan orang lain. Oleh itu saya pun, sebab saya sudah diselamatkan, sebab saya adalah seorang anak Yesus, saya nak tunjuk kepada orang lain siapa yang saya, Yesus yang saya, saya nak tunjuk kepada orang lain Yesus yang saya percaya. Dan saya nak bagi kemuliaan kepada nama Tuhan Yesus, bukan untuk diri sendiri. Ini pun satu amaran. Kadang-kadang kita buat baik untuk menerima kemuliaan untuk diri sendiri. Tapi sebagai Kristian, kita buat apa saja. Apa-apa baik yang kita buat untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. So kita datang menunjuk orang lain kepada Yesus Kristus, ke arah Yesus Kristus. Itulah tanggungjawab kita. Oleh itu saya minta kamu akan bercahaya, bersinar untuk nama Yesus Kristus. Kalau kamu nak bersinar untuk Yesus Kristus, kamu mesti hidup dalam Yesus Kristus. Kamu mesti baca firman Tuhan, berdoa, dan baru kamu tahu apakah kehendak Tuhan untuk kehidupan kamu, apakah ajaran Yesus untuk kehidupan kamu, dan kamu juga kamu boleh hidup sebagai seorang Kristian yang boleh secret Kristian, tak boleh. Kamu mesti mau bagi tahu, biar orang tahu kamu adalah seorang Kristian. Jangan sembunyikan iman kamu, kepercayaan kamu. Biar orang tahu kamu adalah seorang Kristian. Mengapa nak malu? Mengapa nak malu nak bagi tahu kamu seorang Kristian? Bagi tahulah kamu seorang Kristian. Berbanggalah, kata saya sudah dipilih oleh Yesus, saya seorang Kristian. Tunjuklah kepada orang lain kamu seorang Kristian melalui perkataan dan perbuatan kamu. Dan bawalah kemuliaan kepada nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.